Salam sejahtera dan selamat menonton video saya, YouTube channel saya, Dr. Lee Grammar. So, seperti biasa, biar saya perkenalkan diri saya adalah Dr. Lee dari Pulau Pinang, dan bandar lahir saya ialah Bukit Mentajam. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor, dan buku saya yang berfokus kepada grammar sudah siap dan tunggu hantar ke kilang untuk dicetak sahaja. Jadi sekarang adalah masanya. Jikalau kamu ingin menempa buku saya, sila buat demikian. Sila menempa dengan menggunakan WhatsApp 01978782999. Sila WhatsApp saya dan beritahu saya kamu ingin menempa berapa naskah itu sahaja. Okey, lepas itu saya akan bertanya berapa wang pos dan sebagainya. Saya akan update kamu dan kamu setelah kamu sudah tahu semua harganya, harga buku itu RM30. Kamu sudah tahu, maka kamu masukkan di ke dalam akaun bank saya yang saya akan bekalkan, dan kamu bolehlah terima buku saya. Waktu buku saya dikirim kepada semua penempa, maka saya akan mulai di YouTube channel saya setiap bab dalam buku saya. Saya akan buat penerangan di YouTube dan bincangkan jawapan dengan kamu. Buku saya ada 1384 soalan, dilengkapkan dengan jawapan-jawapan dan keterangan setiap bab. Jadi dia dipanggil topikal. So bulan ini saya harap boleh hantar ke kilang untuk dicetak, dan bulan depan pertengahannya boleh kirim kepada semua penempa, dan lepas itu kita bolehlah bermula dengan setiap bab di buku saya. Okey, so silalah WhatsApp saya, dan WhatsApp saya digunakan untuk menempa buku sahaja. Sila jangan bertanya soalan peribadi atau soalan berkenaan dengan bab-bab di WhatsApp saya, sebab saya tidak boleh menjawab satu-satu. Sila kamu kemukakan apa juga masalah di samping menempa buku. Di samping menempa buku, kamu kemukakan semua soalan di YouTube channel saya. Tempa buku di WhatsApp. Okey? Soalan yang tidak berkenaan dengan mata pelajaran ini, sila kemukakan di YouTube. Okey, dan jangan bertanya soalan peribadi. Okey, itu peribadi. Baik. Saya tidak ada nama untuk bab saya. Okey, ini lesson 119, 119. Saya menggunakan nama atau topik saya solving problems, menyelesaikan masalah satu demi satu. Hari ini 4 orang saya petik dari YouTube channel. Saya kemukakan soalan dan beritahu kamu penggunaan, mengapa, bagaimana. Okey, dan hari ini 4 orang. Ini saya petik dari 4 orang yang bertanya, dan saya menjawab supaya semua orang mendapat faedah atau manfaat. So, subscriber yang pertama, saya tidak tahu sama ada dia subscriber atau viewer, menonton sahaja. Tetapi bagaimanapun saya beritahu dia. Dia bertanya saya, apakah perbezaan di antara the other dan the others, atau the other, the others, apakah perbezaan? Saya beritahu, the other, belakang tidak ada S, maksudnya satu atau lebih daripada satu. Maksudnya yang lagi satu, yang lagi lain-lain. Tapi kalau the others ada S, maksudnya lebih daripada satu, yang lain-lain, lebih daripada satu. Ini satu lagi yang lain.
Okey, ini yang lain-lain banyak. So, melalui contoh lah, lebih senang kamu memahami. Sebenarnya senang sahaja. Contoh, ada 2 buah kereta. Jadi saya buat penerangan, saya cakap, the blue car is new. Yang biru ini baru. Yang lagi satu, the other car. Atau the other one, O-N-E. Sebab dalam situasi ini ada 2 buah kereta. Sebab itu saya cakap the other car. Saya tidak cakap the other cars. Okay? So saya mesti gunakan is untuk menandakan satu. The post office is on the other side of the road. Maksudnya sebelah, opposite. Sebab kita pun sedia maklum, jalan raya hanya ada 2 belah. Jadi sebelah sini, this side. Lagi sebelah atau the sebelah, the other side. The other side pun boleh. Lisa and Ruby stay here. Kamu dua ni di sini. Yang lain boleh balik rumah. Yang lain the other apa? The other girls, the other boys. Okay? Can go home. Di sini saya gunakan the other untuk banyak. The other yang lain-lain. Perempuan-perempuan yang lain. Maksudnya perempuan-perempuan lebih daripada satu. Azrul is here. Where is the other boy? Ini kita sedia maklum, 2 orang sahaja. Satu itu dipanggil Azrul, dia di sini. Yang lagi satu di mana? Where is the other boy? The other apa? The other boy, the other girl, the other cat, the other pen. Nama, tempat, orang, binatang boleh digunakan selepas the other. Okay? Dan saya juga boleh cakap, Azrul is here. Where are the other boys? Lebih daripada satu. Maksudnya dalam tempat itu ada lebih daripada 2 orang. Helmi has a cat in one hand and a racket in the other. Saya terus nokta. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sini saya mau tulis hand pun boleh, saya tidak mau tulis pun boleh. Sebab ini kita sudah memahami, setiap orang hanya ada 2 tangan. Sebab itu, yang lagi satu tangan itu, saya tak payah tulis lah. Macam cerewet, cakap saja, tak payah lah. The others. Kalau the others ada S, dia tetap lebih daripada satu. Contoh, Lisa and Ruby stay here, the others can go home. Selepas S, others, belakangnya tak boleh tulis orang, nama, binatang, tempat. Tak boleh cakap the others girls. Tak boleh. Sebab kalau ada S sudah memang lebih daripada satu. Orang, lebih daripada satu binatang, lebih daripada satu tempat, boleh lebih daripada satu pensel, benda. Saya tulis 3 sebab saya ingin berkenaan dengan ini. So ini saya tunjukkan kamu. Kamu boleh cakap the other girls atau the others. Satu panjang, satu pendek. Itu saja secara ringkas. Kalau the other chairs, kerusi-kerusi, saya terus tulis the others pun boleh. Tidak salah. Azrul is here. Where are the others? Nombor 5. Azrul is here. Where are the other boys? Atau the other boys. Dari 3 perkataan saya boleh pendekkan ke 2 perkataan. Ringkas. Kalau saya gunakan 2 perkataan, saya mesti ada S di sini. Others maksudnya lebih daripada, kesemuanya di sini lebih daripada 2 orang. Kalau hanya 2 orang boleh the other boy. Tapi the others kita tahu sudah lebih daripada 2 orang di tempat itu. Satunya Azrul dan lain-lain lagi. Memang ada 3 atau 4 lagi. So ingat, kalau ada S, others, belakangnya tidak boleh tulis orang. Macam boys, girls. Tak boleh tulis binatang. Contoh kittens, cats, cows. Tak boleh tulis binatang, benda, pen, pencil, eraser. Tak boleh. Dan jangan tulis tempat, canteen, school, houses, school, tidak. Terus titik,
ataupun sambung begini, ataupun tanda soal. Itu saja, senang saja. Oke? Dan lagi seorang bertanya saya, selepas have dan has, bolehkah kita tambah am, is atau are? Saya cakap tak boleh, tak boleh. Mengapa? I have a car. Betul. Saya mempunyai sebuah kereta. Betul. Tapi saya tak boleh cakap I have am a car. I have is a car. I have are a car. Tak boleh. Mengapa? Sebab saya buat contoh di sini. Sama ada kamu tulis I have a car atau I am a teacher. Kamu tak boleh tulis dua. Sebab have dan am, have, has, am, is, are di tempat kedua dalam satu ayat. Maksudnya di belakang orang, di belakang I. Sebab itu kamu tak boleh tulis am di sini. Kalau kamu tulis am, maksudnya kamu pindah am menjadi tempat ketiga. Di sini am tempat ketiga. Maksudnya selepas orang. Sebab ini semua kata kerja tahu. Kata kerja itu selepas orang. He has a car atau he is a teacher, itu saja. Kamu tak boleh tulis he has is, tak boleh. He has are, tak boleh. He has am lagi tak boleh. Sebab mereka semua masing-masing tempat mereka adalah tempat kedua. We have a car, we are teachers. So, hanya satu boleh. Sama ada have atau am, atau is atau are. Maksudnya berlainan, kamu tahu. Have dan has maksudnya mempunyai di sini. Am, is, are di sini maksudnya ialah. So kamu tak boleh cakap saya mempunyai ialah sebuah kereta, atau saya ialah mempunyai sebuah kereta. Bahasa Malaysia ada bahasa Melayu salah juga. Ayatnya salah. Sebab itu ingat, have dan has di tempat kedua selepas orang. Sama juga dengan am, is, are di tempat kedua di belakang orang. Oleh sebab tempat mereka adalah sama, maka kamu tak boleh tulis dua bersama-sama. Itu sahaja. Senang. Kan? Di sini daripada seorang saya tidak tahu subscriber atau viewer, dia tanya saya. Ini selepas menonton video saya, dia tanya saya. Dalam video saya tulis they go to school. Kemudian dia tanya saya, mesti cakap they go to school. Tak bolehkah kita cakap they are going to school? Boleh. Boleh. Dua-dua pun betul. Hanya apakah maksud kamu? Itu yang penting. Pokoknya, bila ia berlaku. Jikalau macam saya cakap they go, maksud saya setiap hari, setiap minggu. They go to school every day. They always go to school. They often go to school. They seldom go to school. Seldom maksudnya jarang. They usually go to school. Biasanya. They sometimes go to school. Kadang-kadang. Often maksudnya kerap. Always maksudnya setiap kali. Jadi saya gunakan go sebab maksud saya ini setiap masa. Simple present tense. Bagi kamu tanya saya, tak bolehkah saya gunakan they are going to school? Boleh, tetapi maksud kamu lain. Maksud kamu ialah sekarang. Waktu kamu bercakap, perbuatan itu sedang berlaku. Present continuous tense. Boleh. Maksud kamu, they are going to school now. Atau look, they are going to school. Atau they are going to school at the moment. At the moment buat masa ini. Boleh. Maksudnya tidak sama. Dan subscriber yang seterusnya bertanya saya, apakah perbezaan di antara time dan times? Senang. Time ada dua maksud. Maksud pertama, kali. So one time maksudnya satu kali. Tapi time juga bermaksud masa. Masa tak boleh kira. Kalau tak boleh kira mesti guna is, was atau has. So saya buat satu contoh yang agak senang di sini. Time is valuable. Masa berharga. Time tak boleh kira jadi gunakan is. Di sini time tidak ada s.
Kalau tak boleh kira, jangan tambah es. Macam kopi, tak boleh tambah es coffees. Macam tak boleh. Banyak kopi sehingga boleh kita tenggelam di dalam pun kopi juga tak boleh tambah es. So time, kalau maksud kita masak, maka kita tidak boleh tambah es walaupun banyak masak. Ini one time maksudnya satu kali. Many times, banyak kali. Okay? So kamu contoh cakap, saya pernah ke Kuala Lumpur satu kali. What do you say? I have been to Kuala Lumpur one time ataupun once. Kita jarang cakap one time. Sebenarnya kita tidak cakap begitu. Kalau satu kali once, dua kali two times ataupun twice, tiga kali three times ataupun thrice. Tapi kita tidak cakap one time. A time masih okey. A time satu. Ataupun terus tulis once untuk bermaksud satu kali. Okey. Baiklah, setakat ini sahaja hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sila like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.